Hai semua, jumpa lagi. Terima kasih ya karena menonton video sebelum ini. Kali ini saya kongsikan resep pao labu dan bagaimana membuat pao labu bentuk bunga ros yang spesial. Saya menggunakan 1 kilo tepung pao, boleh juga guna tepung roti ya. 1 sudu besar susu pekat, 1 sudu makan yeast, dan 1/4 sudu makan untuk garam ya. Kita campur semuanya supaya menjadi sebati. Pastikan kita gaul semuanya supaya minyaknya sekata ya teman-teman dengan tepungnya. Setelah semuanya menjadi sebati, kita ketepikan seketika. Kita ambil 200 gram labu kuning dan kisarkan bersama dengan 550 gram air ya. Boleh juga menggunakan air suam. Labu yang telah dikisar tadi kita masukkan ke dalam campuran tepung dan kita gaul sehingga semuanya menjadi sebati. Kita gaul sehingga tidak melekat, barulah kita uli menggunakan tangan ya kawan-kawan. Setelah tidak berapa melekat, kita uli dengan tangan 5 menit hingga ke 7 menit ya. Semakin lama kita menguli, semakin cantik tekstur pao kita nanti ya. Jika teman-teman tidak mahu menguli, boleh juga sediakan bahan campuran ini pada waktu malam dan biarkan semalaman, esoknya barulah kita bentukkan pao. Teksturnya juga akan menjadi sangat cantik ya. Kita simpan di dalam peti sejuk dan biarkan ia mengembang selama perlahan-lahan. Itu untuk yang semalaman ya. Kita biarkan yang sudah diuli ini selama 1 jam. Kan sedikit tepung untuk kita membentuk campuran dough yang sudah kembang ya. Ini dough yang selepas 1 jam ya kawan-kawan. Dia sudah mengembang. Kita uli untuk mengeluarkan angin dari dalam dough. Jika kita lihat warna dough ini adalah asli ya daripada labu kuning, tidak ditambah dengan pewarna ya kawan-kawan. Setelah keluarkan angin, kita bentukkan bulat. Untuk senang kita membahagikan dough dengan sekata ya selepas ini. Kita bahagi kepada 2, setengah kita buat terlebih dahulu dan setengah kita ketepikan. Proses yang sama untuk yang setengah ataupun kita boleh buat ban yang lain ya. Kemudian kita bentukkan bulat semula dan kita bahagikan kepada 4 bahagian. Jika teman-teman mahu menghasilkan ban yang banyak atau pao yang banyak, bolehlah dibahagikan kepada 8 bahagian yang kecil-kecil ya. Di sini saya bahagikan kepada 4 sahaja. 4 potongan yang sudah dibahagikan itu kita bulatkan dan leperkan dia menjadi bulat ya.
untuk keempat-empat bahagian. Kemudian kita ulang proses yang sama, kita bulatkan dan kita bahagikan lagi kepada 4 bahagian kecil ya, untuk menghasilkan pao yang kecil. Bulatkan dan canaikan. Tepikan yang sudah dicanai. Ini proses untuk membuat pao bunga ros ya teman-teman. Jika teman-teman mahukan banyak petals atau kelopaknya, kita boleh menggunakan 6 keping dough ya, yang kecil-kecil. Tetapi di sini saya hanya menggunakan 4. Jika semasa mencanai dough menjadi melekat semula dengan tempat canai, teman-teman bolehlah taburkan tepung sedikit ya, supaya tidak melekat. Anda juga boleh menggunakan cawan jika tiada kayu pencanai seperti ini ya. Selain dikukus atau di steam, sebenarnya ban ini boleh juga dibakar di oven atau dimasak menggunakan periuk ya. Setelah selesai keempat-empat bulatan, kita lapiskan dia seperti dalam video, hanya separuh ya. Kemudian kita gulungkan dari tepi sampailah ke tepi yang bertentangan. Kemudian kita potong di tengah-tengahnya dan dirikan dia, letakkan di atas kertas minyak ya. Jadilah pao ros ya, atau pao bunga mawar yang kosong ya teman-teman. Bentuk ini sangat sesuai jika Anda mahu membuatkan pao yang istimewa pada hari-hari istimewa bagi seseorang yang spesial ya. Jika tadi saya kongsikan pao bunga ros yang kosong tiada inti, sekarang kita akan ulang proses yang sama untuk menghasilkan pao bunga ros yang berinti ya. Kita buat 4 bulatan. Jika teman-teman mencanai dough ini nipis-nipis, kita boleh sebenarnya membuat 6 keping bulatannya supaya lebih banyak lagi kelopak bunga mawarnya. Kita menggunakan paste kacang hitam, bulatkan dan leperkan. Letakkan intinya di setiap lapisan kepingan dough ya. Kemudian kita gulung dan potongkan di tengah-tengah seperti yang pertama tadi. Ini rupa di bagian atas, sementara ini pula rupa di bagian bawah ya. Kita biarkan dia mengembang 30 menit. Selain daripada pao bunga ros, kita juga boleh menghasilkan pao dalam bentuk gulungan ya teman-teman. Mula-mula kita canaikan bahagian dough yang besar seperti ini dan canaikan intinya memanjang seperti ini dan letak di atas dough yang telah dicanaikan. Kita boleh terus menggulungnya ataupun kita ambil lagi satu bahagian dough, canaikan juga nipis-nipis dan lapiskan.
Setelah dilapis, kita gulungkan dari ujung ke ujung ya, menjadi seperti ini. Dan kita golek-golekkan, barulah kita potong. Teman-teman jangan lupa like dan share-kan video ini ya. Terima kasih. Ini pau roll yang terhasil. Jadi selepas dipotong kita susun di atas kertas minyak dan biarkan mengembang 15 hingga ke 30 menit baru kita kukus ya. Teman-teman jangan terus kukus jika baru selesai membuat ya atau menguli. Kita kena biarkan dia mengembang terlebih dahulu. Ini pula pau labu biasa. Dari bahagian yang besar kita potong-potongkan intinya terlebih dahulu membentuk cube. Kemudian kita ambilkan doughnya, masukkan inti di dalam dan kita bulat-bulatkan ya. Letakkan di atas kertas minyak dan biarkan mengembang. Kukuskan selama 15 hingga ke 30 menit mengikut size pau kita ya teman-teman. Ini pau yang sudah siap dikukus ya. Kita sejukkan di atas rak penyejuk seperti ini. Mari kita lihat bahagian dalamnya. Ini pau bunga rose yang berinti. Sangat lembut ya teman-teman. Bagi yang baru bersama, jangan lupa subscribe ya dan bunyikan loncengnya. Ini pula pau biasa yang berperisa labu. Juga sangat lembut ya teman-teman. Terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba. Bye.